Hai murid-murid, selamat datang ke kelas Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Kita masih dalam topik peraturan keselamatan. Minggu lepas kita sudah belajar tentang peraturan keselamatan bengkel. Dan hari ini kita akan belajar tentang 3 lagi peraturan, iaitu peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan peraturan keselamatan bahan. Mari kita buat sedikit ulang kaji tentang peraturan keselamatan bengkel. Ada 6 peraturan keselamatan bengkel yang perlu kita amalkan, iaitu yang pertama, mesti patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Kedua, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Ketiga, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Keempat, letakkan beg di tempat yang disediakan. Yang kelima, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Dan yang keenam, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Jadi itu merupakan 6 peraturan keselamatan bengkel yang perlu murid fahami dan patuhi. Cikgu harap murid-murid sudah membuat peta buih tentang peraturan keselamatan bengkel ya. Jika murid belum siap lagi, kena siapkan. Baiklah, peraturan keselamatan yang kedua yang kita akan pelajari hari ini ialah peraturan keselamatan diri. Peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Terdapat 3 peraturan keselamatan diri yang murid kena patuhi di dalam bengkel. Yang pertama, ikat rambut yang panjang. Bagi murid perempuan yang berambut panjang, anda kena mengikat rambut semasa memasuki bengkel. Yang kedua, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Bagi murid yang beragama Islam, tudung itu harus dilekatkan, dimasukkan ke dalam apron. Dan yang ketiga, untuk murid lelaki, pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Untuk ini, murid diminta untuk membuat satu peta buih berkenaan dengan peraturan keselamatan diri di dalam buku latihan. Baiklah, peraturan keselamatan yang ketiga kita akan pelajari hari ini ialah peraturan keselamatan alatan. Di dalam bengkel terdapat banyak alatan. Jadi alatan di dalam bengkel RBT ini hendaklah digunakan mengikut peraturan yang seperti berikut. Ada 7 peraturan keselamatan alatan yang murid kena faham. Yang pertama, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Maksudnya, sekiranya murid tidak pandai menggunakan tukul, murid harus meminta tunjuk ajar daripada guru sebelum menggunakan tukul tersebut. Yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Yang ketiga, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Sekiranya tukul yang murid pakai sebentar tadi telah rosak, jadi murid harus melaporkan kerosakan itu kepada guru. Seterusnya, bersihkan alatan selepas diguna. Contohnya, sekiranya murid membuat aktiviti sandwich, murid harus membasuh segala peralatan yang digunakan untuk membuat sandwich tadi. Contohnya, mencuci pinggan, mangkuk, mencuci sudu, mencuci pisau dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan bersihkan alatan selepas digunakan. Seterusnya, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Contohnya, murid sudah menggunakan alatan jahitan, jadi murid kena simpan balik alatan jahitan tadi ke tempat asal. Selepas itu, gunakan alatan dengan cara yang betul. Contohnya alatan seperti pemutar skru.
kita harus menggunakan pemutar skru dengan cara yang betul. Dia ada cara dia yang tersendiri untuk kendalikannya. Baiklah, yang terakhir sekali ialah dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Kerana ini akan membahayakan diri sendiri dan juga kawan kamu. Baiklah, itu sahaja contoh 7 peraturan keselamatan alatan yang kamu kena patuhi di dalam bengkel RBT. Murid diminta untuk membuat peta buih berkenaan dengan peraturan keselamatan alatan. Baiklah, peraturan keselamatan yang terakhir iaitu yang keempat yang kita akan pelajari hari ini ialah peraturan keselamatan bahan. Terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, yang mudah rosak dan berbahaya di dalam bengkel RBT. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu dipatuhi oleh murid-murid. Ada 6. Pertama, bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Murid harus bertanya ya. Yang kedua, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Yang ketiga, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Yang keempat, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Yang kelima, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Yang keenam, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Jadi ini merupakan 6 peraturan keselamatan bahan yang murid kena patuhi. Sekali lagi, murid diminta untuk membuat peta buih tentang peraturan keselamatan bahan. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ingin membuat satu lagi kesimpulan. Pada hari ini kita telah belajar tentang peraturan keselamatan. Ada 4 yang telah kita belajar hari ini. Yang pertama, peraturan keselamatan bengkel. Kedua, peraturan keselamatan diri. Yang ketiga, peraturan keselamatan alatan. Dan yang keempat, peraturan keselamatan bahan. Jadi kerja rumah murid untuk subjek RBT ialah untuk membuat peta buih bagi peraturan keselamatan diri, alatan dan juga bahan. Maksudnya ada 3 peta buih yang murid kena lakukan. Murid boleh hias peta buih murid-murid dengan cantik, boleh warnakan peta buih itu. Yang penting cikgu nampak tulisan dengan jelas di dalam peta tersebut ya. Selamat mencuba dan jumpa lagi minggu hadapan.